Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sidang media maya statistik bagi prestasi ekonomi suku kedua 2021 Jumaat 13 Ogos 2021 bersamaan 4 Muharram 1443 Hijrah. Tidak terlambat untuk saya mengucapkan juga di sini selamat menyambut tahun baru 1443 Hijrah. Saya berdoa semoga saudara Dasari dan kita semua sentiasa berada dalam lindungan dan limpahan rahmat darinya jua. Sidang media pada kali ini akan memberi kupasan ekonomi bagi suku kedua 2021 bagi negara kita yang merangkumi dua perkara utama, iaitu melihat tinjauan ekonomi secara global keseluruhannya dan melihat dari segi prestasi keluaran dalam negeri kasar Malaysia suku kedua 2021. Senario ekonomi dunia bagi tinjauan ekonomi global, negara maju seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah mencatatkan pertumbuhan 2 digit pada suku kedua 2021. Pertumbuhan yang menggalakkan ini disebabkan oleh kesan ekonomi yang terjejas pada suku kedua tahun lalu. Negara-negara yang terletak di wilayah Asia Timur seperti China dan Taiwan masih mencatatkan pertumbuhan kukuh dengan masing-masing bertumbuh 7.9% dan 7.5%. Korea Selatan juga mencatatkan pertumbuhan lebih baik iaitu pada kadar 5.9% pada suku kedua tahun ini. Tinjauan negara-negara di rantau Asia Tenggara juga menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi adalah lebih baik berbanding suku tahun sebelumnya. Antaranya ekonomi Indonesia yang berkembang pada kadar 7.1%, ekonomi Philippines mencatatkan pertumbuhan 11.8% pada suku tahun ini. Begitu juga ekonomi Singapura mencatatkan pertumbuhan kukuh 2 digit 14.3% pada suku tahun kedua 2021. KDNK Malaysia suku tahun kedua 2021. KDNK Malaysia mencatatkan pertumbuhan ketara 16.1% pada suku kedua 2021 berbanding penyusutan negatif 0.5% pada suku sebelumnya. Pertumbuhan yang ketara ini adalah disebabkan oleh terutamanya kesan asas yang rendah atau low base effect yang berlaku pada suku tahun kedua tahun lalu. Prestasi KDNK bulanan juga menunjukkan pertumbuhan 2 digit bagi bulan April dan Mei 2021 yang mana masing-masing bertumbuh pada kadar 40.1% dan 19.8%. Walau bagaimanapun, kesan pelaksanaan PKP 3.0 KDNK negara pada bulan Jun 2021 telah kembali mencatatkan penguncupan pada kadar negatif 4.4%. Prestasi ekonomi dari suku pertama 2021 ke suku kedua 2021 terus mencatatkan penyusutan yang lebih baik daripada negatif 4.1% kepada hanya negatif 1.9%. Meninjau KDNK pada sudut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi negara pada suku kedua tahun ini disokong terutamanya dalam peningkatan di sektor perkhidmatan dan sektor pembuatan. Sektor perkhidmatan yang merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara telah berkembang pada kadar 13.4% berbanding penyusutan negatif 2.3% yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ketara bagi sektor perkhidmatan ini terutamanya adalah disumbangkan oleh subsektor perdagangan borong dan runcit serta kenderaan bermotor yang pada suku tahun kedua ini mencatatkan pertumbuhan kukuh 2 digit iaitu 21.0%. Ianya terutamanya didorong oleh prestasi bagi kesemua segmen, khususnya perdagangan borong dan runcit. Di sektor perkhidmatan ini juga didapati subsektor kewangan dan insurans terus merekodkan pertumbuhan yang kukuh iaitu pada kadar 23.3%.
yang mana kedua-dua sektor ini bertumbuh selari dengan sektor-sektor yang lain. Aktiviti pengangkutan dan penyimpanan telah mencatatkan pertumbuhan positif disumbangkan terutamanya oleh aktiviti pengangkutan darat dan aktiviti sokongan untuk pengangkutan. Selain itu, aktiviti pelabuhan dan lapangan udara, port and airport juga semakin pulih. Sementara itu, aktiviti maklumat dan komunikasi terus mengukuh pada kadar 5.9% pada suku tahun ini. Bagi sektor pembuatan pula, ia telah terus mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dengan kadar pertumbuhan yang dianggap tinggi iaitu pada kadar 26.6% berbanding pada kadar 6.6% pada suku tahun pertama 2021. Prestasi yang memberangsangkan ini dipacu oleh peningkatan 2 digit penyumbang terbesar di sektor ini iaitu subsektor produk petroleum, kimia, getah dan plastik yang mana sektor ini mencatatkan pertumbuhan pada kadar 28.0%. Ianya diikuti oleh subsektor produk elektrik, elektronik dan optikal yang bertumbuh pada kadar 26.3%. Selanjutnya, subsektor peralatan pengangkutan pembuatan lain dan perbaikan merekodkan pertumbuhan sebanyak 41.6% berbanding pada kadar 8.1% yang dicatatkan pada suku tahun sebelumnya. Pengukuhan berterusan ini disumbangkan oleh industri berorientasikan ekspor iaitu berkembang pada 24.7% selari dengan peningkatan prestasi ekspor barangan. Ianya turut dipacu oleh prestasi industri berorientasi domestik yang juga turut meningkat pada kadar 31.3% pada suku tahun ini. Sektor pelombongan dan pengkuarian mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan iaitu sebanyak 13.9% berbanding penyusutan 5.0% pada suku tahun pertama 2021. Pertumbuhan ini disokong terutamanya oleh peningkatan dalam gas asli dan minyak mentah serta kondensat. Bagi sektor pembinaan pula, pada suku tahun kedua ini, sektor pembinaan merekodkan pertumbuhan positif 2 digit iaitu 40.3% berbanding kemerosotan negatif 10.4% pada suku tahun sebelumnya yang diterajui oleh terutamanya oleh aktiviti pembinaan pertukangan khas dan kejuruteraan awam. Sementara itu, bagi sektor pertanian, pertumbuhan yang dicatatkan pada kali ini adalah penyusutan sebanyak negatif 1.5% berbanding pertumbuhan positif 0.2% pada suku tahun sebelumnya. Penyusutan yang berlaku ini terutamanya adalah disebabkan kejatuhan dalam sektor kelapa sawit, perhutanan dan pembalakan. Dari segi aspek pertumbuhan KDNK di sisi permintaan pula, kesemua komponen perbelanjaan akhir mencatatkan peningkatan pada suku kedua 2021. Perbelanjaan penggunaan akhir swasta mencatatkan peningkatan kepada 11.6% berbanding penyusutan negatif 1.5% pada suku tahun sebelumnya. Prestasi ini disumbangkan oleh peningkatan dalam perbelanjaan ke atas pengangkutan, makanan dan minuman bukan alkohol serta peningkatan dalam penggunaan komunikasi. Perbelanjaan bagi pengangkutan mencatatkan peningkatan yang amat ketara berbanding suku tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan dalam pembelian kenderaan, operasi peralatan pengangkutan peribadi dan perkhidmatan pengangkutan pada suku tahun ini. Pembentukan modal tetap kasar pula, ianya telah mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 16.5% selepas mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 9 suku tahun berturut-turut. Dan pertumbuhan yang dicatatkan sebanyak 16.5% ini adalah didorong
oleh pertumbuhan positif dalam kesemua jenis aset pembentukan modal tetap kasar. Perbelanjaan pengguna akhir kerajaan pula terus meningkat pada kadar 9.0% pada suku tahun ini. Ini terutamanya susulan daripada peningkatan dalam perbelanjaan bekalan dan perkhidmatan yang ketara pada suku tahun ini. Lonjakan sektor luaran terus mendorong ekspor barangan dan perkhidmatan bertumbuh kukuh pada suku tahun kedua 2021 ini pada kadar 37.4% selepas mencatatkan pertumbuhan 11.9% pada suku tahun pertama 2021. Peningkatan ini dipacu oleh prestasi memberansangkan bagi ekspor barangan yang mencatatkan pertumbuhan 40.2%, terutamanya dalam ekspor barangan elektrik dan elektronik. Rumusannya, secara keseluruhan, KDNK bagi 10 tahun pertama 2021 telah mencatatkan peningkatan pada kadar 7.1% berbanding penyusutan negatif 8.4% pada separuh tahun sebelumnya. Diharapkan penerangan tentang prestasi ekonomi pada suku tahun kedua 2021 ini dapat sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat kepada para pengguna statistik. Pastinya dalam tempoh yang terhad ini tidak boleh diterangkan dengan terperinci untuk mengelakkan penceritaan yang agak terlalu panjang. Jadi kita mengalung-alungkan kepada para pengguna untuk dapat mendapatkan data-data yang disebutkan tadi dalam laman Sesawan Dosem, dan di situ kita ada jadual-jadual yang lebih terperinci yang memperihalkan kedudukan pertumbuhan ekonomi negara pada suku kedua 2021 ini. Dan juga saya menyatakan tentang prospek tentang kedudukan ekonomi negara yang diukur melalui indeks pelopor yang telah pun menunjukkan bahawa isyarat ekonomi negara akan menghadapi satu senario yang mencabar, terutamanya bagi kita mengekalkan momentum pertumbuhan ataupun momentum pemulihan yang telah pun berlaku pada kadar pertumbuhan yang telah pun ditunjukkan bagi suku tahun kedua ini. Ini terutamanya cabaran yang kita nyatakan tadi susulan daripada kemunculan varian baru COVID-19 serta ancaman COVID pandemik 19 yang masih lagi kita lihat dalam jajaran yang masih tinggi dalam konteks negara kita. Maka kita mengharapkan pemulihan akan dapat terus berlaku sekiranya ancaman pandemik COVID-19 ini dapat terus kita tangani bersama-sama. Jadi pastinya kebersamaan daripada semua kita semua, termasuk kita sebagai rakyat ataupun penduduk negara ini, dapat terus menyokong usaha-usaha untuk menangani ancaman COVID-19 di samping terus melihat kepada optimistik untuk kita memulihkan kedudukan ekonomi negara. Seterusnya, kita beralih kepada statistik imbangan pembayaran bagi suku tahun kedua 2021. Pada hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia juga turut mengeluarkan statistik imbangan pembayaran bagi suku tahun kedua 2021 yang mana ianya merekodkan transaksi rentas sepadan antara Malaysia dengan negara-negara luar di sekitar 208 buah negara di dunia. Imbangan akaun semasa, current account balance, mencatatkan lebihan sebanyak RM14.4 bilion pada suku kedua 2021, iaitu peningkatan sebanyak 17.2% daripada nilai RM12.3 bilion yang dicatatkan pada suku tahun sebelumnya. Lebihan akaun semasa yang tinggi ini dipacu terutamanya oleh prestasi yang baik dalam akaun barangan, iaitu sebanyak RM40.7 bilion berbanding RM36.6 bilion pada suku tahun sebelumnya. Ekspor barangan meningkat kepada RM244.0 bilion pada suku tahun kedua
berbanding RM225.5 bilion pada suku tahun sebelumnya. Eksport utama adalah berasaskan elektrik dan elektronik (E&E), petroleum dan getah, terutamanya ekspor ke negara China, Singapura dan Amerika Syarikat. Import barangan juga menunjukkan peningkatan yang besar, iaitu peningkatan sebanyak RM14.5 bilion kepada jumlah RM203.4 bilion berbanding suku tahun sebelumnya. Import ini terutamanya diperolehi daripada negara China, Singapura dan Jepun. Lebihan akaun semasa juga disokong oleh pendapatan sekunder yang mencatatkan defisit lebih rendah, iaitu berjumlah RM1.4 bilion berbanding defisit RM3.6 bilion pada suku tahun pertama 2021. Ini berikutan penerimaan yang lebih tinggi dari luar negara, manakala pembayaran ke luar negara berkurangan disebabkan pengiriman wang keluar lebih rendah susulan penurunan bilangan pekerja asing di negara kita. Walau bagaimanapun, akaun perkhidmatan terus mencatatkan defisit, iaitu menjumlah RM15.4 bilion. Ianya lebih tinggi berbanding suku tahun sebelumnya. Terutamanya ianya disebabkan oleh defisit berterusan dalam pengangkutan dan perjalanan. Melihat kepada prestasi perdagangan perkhidmatan ini, import mencatatkan nilai RM36.5 bilion yang secara relatifnya lebih tinggi daripada nilai ekspor yang berjumlah RM21.1 bilion pada suku tahun kedua tahun ini. Pendapatan prima pula mencatatkan defisit sebanyak RM9.5 bilion berbanding defisit RM5.7 bilion pada suku tahun pertama 2021. Syarikat-syarikat asing di Malaysia memperolehi pendapatan lebih tinggi, iaitu sebanyak RM28.7 bilion, khususnya dalam pelaburan langsung. Syarikat Malaysia di luar negara pula mencatatkan pendapatan yang lebih tinggi, iaitu sebanyak RM19.3 bilion, yang disumbangkan terutamanya dalam peningkatan dalam pelaburan portfolio. Akaun kewangan berubah arah kepada aliran keluar bersih berjumlah RM7.0 bilion pada suku tahun kedua 2021. Ianya berbanding aliran masuk bersih berjumlah RM16.0 bilion yang dicatatkan pada suku tahun pertama 2021 ini. Ianya didorong terutamanya oleh pelaburan lain yang mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM30.5 bilion. Sementara itu, pelaburan langsung asing (FDI) mencatatkan aliran masuk bersih sebanyak RM8.2 bilion pada suku tahun ini. Sektor pembuatan kekal sebagai sektor utama pelaburan asing di Malaysia, diikuti oleh sektor keuangan dan pelombongan, khususnya pelaburan langsung dari Jepun, Indonesia dan Amerika Syarikat. Pelaburan langsung di luar negeri DIA pula, ianya merekodkan aliran keluar bersih sebanyak RM4.0 bilion pada suku tahun kedua 2021. Sektor kewangan, pembuatan dan maklumat adalah penyumbang utama untuk pelaburan langsung di luar negara ini. Sementara destinasi utamanya adalah di United Kingdom, Indonesia dan Kanada. Seterusnya, kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia pada ketika ini mencatatkan aset bersih yang lebih tinggi, iaitu berjumlah RM112.6 bilion pada akhir suku tahun kedua 2021. Sementara itu, rezerv antarabangsa Malaysia meningkat kepada RM461.5 bilion berbanding RM450.8 bilion pada suku pertama 2021. Sebagai rumusannya, imbangan akaun semasa Malaysia, current account balance, terus mencatatkan lebihan sebanyak RM14.4 bilion pada suku kedua 2021 ini. Pelaburan langsung
asing mencatatkan aliran masuk bersih sebanyak RM8.2 bilion, manakala pelaburan ke luar negara merekodkan aliran keluar bersih sebanyak RM4.0 bilion. Bagi tuan-tuan, saudara-saudari yang ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang statistik-statistik yang saya nyatakan tadi, secara biasanya dosa akan menyediakan perincian dalam bentuk penerbitan. Ini adalah berkaitan dengan keluaran dalam negara kasar. Kemudian kita mempunyai penerbitan khusus, itu berkaitan dengan imbangan pembayaran. Kemudian seterusnya kita mempunyai juga kedudukan pelaburan asing khusus juga untuk IAP untuk tahun 2021 ini untuk suku kedua, dan kita juga ada mengeluarkan kedudukan statistik FDI dan EI dalam satu penerbitan yang khusus. Jadi kepada para pengguna yang ingin dapatkan perincian, percuma saya boleh download di laman sesawang jabatan. Tetapi kalau inginkan yang berbentuk buku yang telah kita sediakan, nampak cantik lah punya penerbitannya, boleh acquire perolehan daripada Dosem, boleh email kepada kami. Tapi saya pasti dalam dunia yang sekarang ini paperless, download daripada portal ataupun laman sesawang jabatan itu sudah lebih baik, mencukupi. Jadi saudara dan saudari sekalian, saya akhiri juga sidang maya ini ataupun penjelasan tentang kedudukan ekonomi bagi 10 tahun kedua ini, untuk juga memperihalkan bahawa kita masih lagi harus menyelesaikan pelaksanaan banci penduduk dan perumahan yang masih lagi berlangsung sekarang. Jadi kita menyeru kepada semua yang masih belum menghantar maklumat-maklumat yang diperlukan dalam borang banci, boleh dapat berbuat demikian. Dan setengah-setengah tempat ada yang kita telah capai 100%, dan dalam untuk itu saya menyarankan kepada sesiapa yang masih belum dibanci dapat memaklumkan kepada pihak jabatan, kepada Dosem, atau boleh terus kepada portal banci untuk tindakan dapat diambil. Dan saya pasti semua kita amat memahami tentang kepentingan pelaksanaan banci ini, dan kita memerlukan satu penghasilan yang menyeluruh. Dan insyaAllah kiranya tidak ada halangan kita ingin menyelesaikan pelaksanaan banci ini sebaik-baiknya, dan kita menyasarkan ianya dapat diselesaikan selewat-lewat pada bulan Oktober ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang mengikuti pemakluman tentang kedudukan ekonomi negara bagi tahun buku kedua 2021 ini, berserta dengan kedudukan imbangan pembayaran negara pada tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.